Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Johari Jarinas dari Jabatan Sains, Biologi dan Bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia akan membincangkan mengenai kesan-kesan racun serangga dalam program mengenal serangga bersama Dr. Johari Jalinas. Racun serangga kimia berkembang semasa dan selepasnya Perang Dunia Kedua berakhir. Pada awalnya, bahan kimia sangat berkesan dan sangat murah. Contohnya racun kimia DDT. Petani mula bergantung pada kaedah kimia bagi mengawal serangga perosak yang baru dengan mengabaikan kawalan kultur dan biologi. Pada tahun 1950 dan 1960-an adalah zaman ledakan racun serangga. Pelbagai jenis racun serangga dihasilkan bagi mengawal serangan-serangga perosak di kawasan tanaman bagi menampung peningkatan dalam industri pertanian. Penggunaan racun serangga semakin terus meningkat dan penggunaan racun serangga masih menjadi kawalan perosak utama yang digunakan pada waktu sekarang. Walaupun populasi perosak selalunya akan ditekan setelah penggunaan racun serangga, namun pelbagai kesan yang tidak diingini boleh berlaku. Berikut adalah kesan-kesan penggunaan racun serangga jika digunakan secara berlebihan. Ada 6 kesan-kesan utama. Yang pertamanya adalah akan munculnya serangga yang rintang kepada racun serangga. Dan kedua adalah pemusnahan organisma bukan sasaran, termasuk agen pengembangan, musuh semula jadi, perosak dan artropod tanah. Ketiga, letusan serangan serangga perosak utama, pest outbreak ataupun pest resurgence. Dan keempat, letusan serangan serangga perosak sekunder. Kelima, pencemaran tanah dan air. Dan keenam yang paling bahaya juga adalah kepada diri kita, bahaya kepada kesihatan manusia. Serangga rintang kepada racun serangga setelah racun serangga itu digunakan secara berlebihan dan serangga berjaya hidup selepas terkena dengan racun serangga, kerana genetik serangga juga akan berubah dan populasi yang terhasil selepas itu akan menjadi rintang kepada pestiside. Dan rintang ini berlaku secara rintang secara biokimia, rintang secara fisiologi dan akhirnya rintang secara kelakuan. So, ada beberapa artikel yang saya rasa sangat menarik untuk membincangkan topik serangga rintang kepada racun serangga ini, kerana artikel ini dikeluarkan pada tahun 1955, iaitu di mana waktu revolusi perindustrian sedang meningkat, penggunaan racun serangga sedang meningkat. So, diterbitkan oleh Metcalfe 1995, membincangkan tentang physiological basis for insect resistant to insecticide, dan beliau juga ada penulisan yang juga menarik membincangkan tentang insect resistant to insecticide, lebih pada review mengenai berkenaan tentang kaedah bagaimana serangga itu boleh rintang kepada racun serangga. Dan review oleh Price, mini review in 1991 by Price juga amat menarik kerana ia membincangkan jelas mengenai mekanisme bagaimana rintang secara biokimia, rintang secara fisiologi dan rintang secara kelakuan. So, kalau kita lihat selalunya before pesticide application untuk first generation, dia tidak mampu jika ada serangga yang berjaya menyelamatkan diri. So, generasi dia yang dihasilkan selepas itu, dia akan mempunyai secara biokimia, metabolism dia akan merubah genetiknya dan menghasilkan generasi yang rintang pada racun serangga. Dan bila mana kita aplikasikan untuk kali kedua dan seterusnya, generasi tersebut, generasi yang resistant to the insects tu akan still
hidup walaupun kita memberi racun, dan populasi ini jika hendak dikawal mungkin memerlukan dos yang lebih tinggi, dan juga mungkin perlukan jenis racun yang lain yang dia tidak rintang. Okey. Dan yang keduanya adalah kesan racun serangga adalah dari segi pemusnahan organisma bukan sasaran. Kerana racun serangga ini waktu penyuburan racun serangga, ia bukan sekadar membunuh serangga perosak, ia juga mampu membunuh musuh semula jadi. Contohnya seperti parasitoid, predators. Contohnya laporan yang ditulis oleh Liu et al. 2016 membincangkan bagaimana racun serangga yang digunakan untuk mengawal membunuh Spodoptera ezezua juga memberi kesan secara tak langsung kepada parasitoid yang juga dikenal pasti sebagai musuh semula jadi kepada Spodoptera ini mendapat kesan daripada racun tersebut. Kemudian penggunaan racun serangga juga akan menyebabkan memberi kesan kepada ejen pendemungaan seperti lebah, kerana ia juga akan mampu memberi kesan pada penghasilan madu, penghasilan koloni lebah. So jadi penggunaan racun serangga perlulah mengikut aturan-peraturan yang sepatutnya. Kemudian letusan serangan serangga perosak juga ataupun pest resurgent, pest outbreak untuk serangga selepas kita lakukan rawatan racun kimia juga boleh berlaku jika serangga itu mengalami insect resistant to the insecticide, dan generation itu akan still mampu menahan ataupun mampu hidup walaupun telah diberi racun kimia, dan selalunya berlakunya kembali resurgent ataupun pest resurgent, pest outbreak untuk the target species tu. Ia berlaku sebabnya waktu kita aplikasikan racun serangga, ia membunuh natural enemies iaitu predators ataupun parasitoid, dan ia mengakibatkan bahawa natural enemies yang sedia ada tidak mencukupi untuk nak membunuh serangga tersebut. So kalau keadaan begini memang perlu juga gunakan kawalan kimia untuk membunuh serangga tersebut, tapi gunakan kaedah yang sepatutnya, dan perlu juga melihat populasi natural enemies itu bagaimana. Dan natural enemies perlulah diselamatkan, dan kalau boleh buatlah semburan pada waktu yang sesuai, yang waktu yang mungkin waktu itu adanya pest dan tiada natural enemies, itu adalah waktu yang sesuai. Tapi jika natural enemies pun berada di situ dan pest juga berada di situ, ia akan memberi efek kepada pest resurgent, dan akhirnya dia akan menunjukkan letusan serangan-serangan perosak di kawasan tersebut. Dan letusan bagi serangan-serangan perosak sekunder juga boleh berlaku jika mana seperti yang saya maklumkan, jika racun serangga itu berjaya membunuh serangga utama, dan juga dia akan juga pada sama membunuh natural enemy yang sedia ada, dan target pest tu berjaya ditindaskan. Namun mungkin serangga perosak sekunder ini mungkin dia resistant ataupun lebih tahan kepada serangga racun serangga yang diaplikasikan itu, menyebabkan dia lebih sesuai untuk hidup dan replicate dan juga menghasilkan generasi, dan ia akan dan tanpa kehadiran natural enemies, dan menyebabkan pada awalnya dia hanyalah minor pest, dia hanya memberi kecederaan saja pada pokok dan tidak memberikan kerugian pada kita. Tapi disebabkan populasi yang terlalu banyak, dan akhirnya ia bukan setakat memberi kecederaan pada pokok, tapi ia memberi
kepada kerugian, kerana ia telah mungkin population dynamic ni ataupun GPE dia akan melebihi economic injury level, EIL. Dan seperti kita tahu bahawa racun serangga ni sangat bahaya, perlu digunakan dengan kuantiti yang sepatutnya dan aturan sepatutnya supaya jika berlakunya lebihan racun serangga, akhirnya racun serangga ini akan mampu memberi pencemaran kepada tanah dan juga groundwater. Jadi pada siapa yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bagaimana racun serangga ini boleh memberi kesan pada soil dan groundwater, bolehlah rujuk pada artikel Paris Lucas 2018, very good journal. Ia membincangkan tentang environmental risk of groundwater pollution by pesticide leaching through the soil profile. Sangat interesting. Dan akhirnya racun serangga yang seperti yang kita tahu bahawa dia boleh datang kepada manusia dalam pelbagai kaedah secara directnya, mungkin waktu kita melakukan semburan, dan juga secara indirect mungkin dari segi makanan ataupun food residue yang mungkin ada pesticide. Dan pastinya pesticide ini memberi kesan kepada kesihatan manusia, boleh menyebabkan mengaruh penyakit precancer disease, breast cancer, allergic sensitization, nausea, vomiting, diarrhea, dan pelbagai jenis lagi penyakit kronik dan kritikal. Dan seperti kita tahu bahawa racun serangga ini memberi kesan pada nervous system of the insects, dan ia pada masa sama juga boleh juga memberi kesan pada neurological disorder pada kita. Dan ia juga boleh mengganggu sistem reproduktif kita jika kita terekspos ataupun mungkin ada makan makanan yang ada pesticide residu yang sangat tinggi. Sebabnya pesticide residu ni dia suka berkumpul dalam tisu-tisu lemak. Jadi pastikan penggunaan racun serangga mengikut aturan, peraturan, dos dan saranan yang sepatutnya. Jangan guna secara berlebih-lebihan. Berikut adalah rujukan yang saya rasa memang dalam topik ini sangat perlu kita melihat artikel ni bagi membincangkan 6 faktor. So bukan 6 faktor, 6 kesan yang akan terjadi jika penggunaan racun serangga tidak digunakan secara mengikut peraturan. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih supaya dapat manfaatkan bahawa kesan racun ni sangat bahaya kerana yang pertamanya dia boleh membunuh natural enemies, dia boleh mengancam agent pollinators, dan juga ia memberi ancaman kepada kesihatan kita, kesihatan air, kesihatan tanah. Ia juga boleh mengaruh kepada insect resistant, yang mana ia akan mempengaruhi daripada insecticide resistant, insect yang resistant to insecticide, dia akan mengaruhkan pest resistant pada target pest, dan juga ia boleh meletuskan juga daripada minor pest ataupun secondary pest menjadi major pest disebabkan ketidakhadiran natural enemies dan juga faktor insecticide resistant. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi.